بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertama-tama ni saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Profesor Azman, Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman, Bandar Aceh Besar. Dan untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, sebenarnya saya kebetulan bercuti dengan isteri di Aceh ini setelah mendapat kebenaran daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, yang telah memberi cuti kepada barisan kabinet menteri-menteri di Malaysia. Jadi saya mengambil kesempatan dengan cuti perayaan Natal ini untuk pertamanya dalam 2-3 hari lepas saya berada di Temiang, Aceh untuk menziarahi pembantu rumah saya, mantan bekas pembantu rumah saya yang berkhidmat sebagai pembantu rumah saya selama 17 tahun. Jadi setelah 7 tahun pembantu rumah saya ni balik semula ke Temiang, Aceh disebabkan keuzuran. Jadi bila mana Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, membenarkan menteri-menteri kabinet untuk cuti, saya ambil keputusan untuk datang terlebih dahulu ke Temiang untuk menziarahi pembantu rumah saya. Alhamdulillah dapat bersama-sama dengan beliau, bersama-sama dengan anak-anak saya 3 orang yang dibesarkan oleh Ibu Hasanah ini selama 17 tahun. Jadi selesai di Temiang, saya tak pernah sampai lagi di Aceh Besar ni, di Bandar Aceh ni. Jadi saya dengan isteri saya ambil keputusan untuk datang ke sinilah kali pertama dalam sejarah hidup saya. Hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian, Aceh ini sangat istimewa. Dan kebetulan saya dan isteri sampai di Bandar Aceh ini bertepatan dengan sambutan memperingati 19 tahun dahulu Allah SWT telah menguji tuan-tuan dan puan-puan. Kita ingat balik 26 Disember 2004, Allah SWT telah uji khususnya tuan-tuan dan puan-puan penduduk Aceh ini dengan satu ujian yang besar yang tidak disangka-sangka. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ujian ini memang janji daripada Allah SWT. Setiap seorang daripada kita akan diuji oleh Allah SWT. Kita baca di dalam suratul Mulk, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk pendeknya, kita tengok di situ, hadirin dan hadirat sekalian yang saya kasih sekalian, Allah SWT janji dijadikan kehidupan dan kematian ini tidak lain dan tidak bukan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita semua. Ayyukum, siapa di kalangan kamu ini ahsanu amala, mereka yang paling baik amalan mereka. Dan tuan-tuan dan puan-puan diuji, dan saya percaya ujian yang begitu besar seperti mana yang Allah SWT janji dihadapi oleh tuan-tuan dan puan-puan yang duduk di Aceh ini dengan satu ujian yang besar, tidak lain dan tidak bukan, kalau kita renung balik pada 2004 itu, bagaimana besarnya ujian Allah SWT kepada tuan-tuan dan perempuan, dan berkat kesabaran hadirin dan hadirat sekalian penduduk Aceh ini, kita percaya dengan berkat kesabaran tersebut, dan kita percaya dengan janji Allah SWT sebut innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah akan bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Allazina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka-mereka yang apabila Allah SWT uji mereka dengan satu-satu musibah, orang-orang yang sabar dan beriman kepada Allah SWT ini akan berkata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tuan-tuan dan puan-puan ciri-ciri orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, apabila mereka ini diuji dengan satu-satu ujian, dia tidak akan rasa kecewa. Wala tayasu min rahmatillah, sesungguhnya mereka-mereka yang beriman ini, mereka tidak akan rasa kecewa dalam kehidupan mereka. Dan Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, apabila saya sampai sahaja di bumi Aceh ini, daripada turun daripada pesawat tadi, tengok suasana Aceh yang pertama kali saya sampai, dan apabila sampai saja di lapangan terbang, terus sempat pergi ke muzium peringatan tsunami. Saya sempat dibawa di sana, walaupun muzium telah ditutup, tetapi sebab Pak Menteri yang datang, Alhamdulillah diorang buka juga. Pukul 4 saya sampai tadi, so dia buka muzium tadi. Jadi saya diberi peluang untuk melihat dan diberikan sedikit taklimat akan apa yang berlaku pada 26 Disember 2004 pukul sekitar bermula 8 pagi. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, saya dan isteri berasa sangat gembira dalam masa kesibukan saya sebagai menteri, dalam tempoh seperti mana yang Prof Azman sebut sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan, saya ni 25 tahun berkhidmat sebagai hakim, dan jawatan terakhir saya sebelum dilantik menjadi menteri adalah ketua hakim. Ketua hakim di Malaysia, kita ada dua sistem, satu mahkamah sivil dan satu lagi mahkamah syariah. Jadi saya mengetuai pemimpin ketua mahkamah syariah Malaysia. Jadi sebab itulah Prof Azman, saya kenal dengan Ibu Ros, Ibu Dr. Ros Mawati, mantan ketua hakim mahkamah syariah Aceh ini. Saya kenal beliau masa saya berkhidmat sebagai ketua hakim mahkamah syariah Malaysia. Cuma Alhamdulillah, saya tak tahulah ujian Allah SWT pada tahun lepas, bulan Disember, 2 hari bulan Disember, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan saya telah dilantik. Walaupun saya tidak bertanding,
Saya ingat semalam, tuan-tuan dan puan, semalam di Indonesia sekarang tengah sibuk pemilu ni. Saya di Temiang semalam masa saya ziarah bekas pembantu saya. Saya pergi ke rumah-rumah asnaf yang uzur, beri bantuan kepada mereka. Saya sempatlah tengok keadaan rumah mereka yang sangat daif di Temiang sana. Jadi masa saya berikan sumbangan kepada makcik-makcik, pakcik-pakcik yang uzur tadi, yang memang miskin, rumahnya dalam keadaan daif, saya tengok. Jadi ada yang bertanya, dia kata, "Bapak ni calik nombor berapa?" Dia tanya dengan saya ni calon pemilu Temiang nombor berapa? Dia kata, dia mau undi. Jadi saya kata, saya bukan calon pemilu, saya Menteri Agama Malaysia, datang sini untuk ziarah. Jadi ini pengalaman saya lah semasa di Temiang, dan dalam keadaan di Indonesia sini tengah sambut ada pemilu yang agak besar pada bulan Februari 2024 tahun depan. Jadi saya ingat masing-masing pun sedang sibuk. Jadi bila saya dengan isteri sampai ke Bandar Aceh ini, kami rasa sangat gembira. Dan pada malam ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapa Profesor Azman kerana beri peluang kepada saya untuk bercakap dengan orang-orang yang sangat dikasihi oleh Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan, penduduk-penduduk Aceh, ibu-ibu dan bapa-bapa yang telah berjaya dalam ujian Allah SWT ini. Dan alhamdulillah, saya terkejut dalam tempoh 19 tahun ini. Gambaran awal semasa tsunami berlaku dulu, saya ingat Masjid Raya Baitur Rahman ini yang tidak masih kekal. Seingat saya lah dulu masa mula berlaku tsunami tersebut. Sebab tu bila saya sampai saja di Bandar Aceh ini, saya cakap dengan isteri saya, pertama yang saya nak ziarah adalah Masjid Baitur Rahman ini. Jadi alhamdulillah, masjid ni adalah tempat awal selepas daripada saya lawat muzium tsunami tadi. So saya sampai di Masjid Baitur Rahman ini, dapat bertemu dengan sahabat-sahabat semua, saudara-saudara di Masjid Baitur Rahman ini. Saya semalam masa di Temiang, saya sempat teks dengan Bapak Yakut. Saya kata di Temiang, saya jumpa dengan Imam Masjid Temiang. Dia kata Bapak Yakut, Menteri Agama, belum sampai di Temiang. Jadi saya teks Bapak Yakut, Menteri Agama Indonesia semalam. Saya kata, Bapak, saya sampai di Temiang ini, bila Bapak Menteri Indonesia mau sampai di Temiang? Jadi dia kata, insyaAllah, dia kata doakan dia akan sampai lagi di Temiang. So jadi Bapak Yakut ni sama dengan saya, kita pun insyaAllah akan bertemu di Jeddah. Dan saya difahamkan di Indonesia ini telah ditetapkan kos untuk menunaikan haji pada tahun hadapan. Kita belum lagi. So Menteri Agama Malaysia belum lagi tetapkan kos untuk jemaah haji Malaysia untuk menunaikan haji. Jadi saya doakan kepada seluruh penduduk-penduduk di Aceh ini, Allah SWT berikan kepada tuan-tuan dan perempuan kekuatan iman, Islam dan akhlak yang baik untuk bangunkan semula dan membangunkan Aceh ini dengan penuh peradaban Islam. Sebab kita orang-orang Islam ini kaya dengan akhlak dia. Kita tahu innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rahmat kepada sekalian alam tidak diturunkan kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi saya percaya insya-Allah penduduk-penduduk orang-orang Aceh ini memang terkenal dengan akhlak, adab yang baik. Jadi saya doakan agar tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat terus diberikan kekuatan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bersempena dengan memperingati pemergian dan para syuhada yang pergi meninggalkan kita pada tahun 2004 yang lepas.
akibat musibah banjir tsunami ini, kita doakan agar Allah SWT berikan keluasan kubur mereka ini, kehidupan mereka ini di alam barzakh. Allah berikan kebahagiaan kepada waris-waris yang ditinggalkan yang masih hidup ini untuk terus berjuang dalam kehidupan ini untuk memberikan manfaat kepada agama masyarakat penduduk di Aceh ini, dan terus membangunkan Aceh ini menjadi sebuah provinsi yang disegani, yang diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT, seperti mana yang Allah SWT sebut di dalam Al-Quran, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, iaitu negara yang baik dan mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, saya rasa setakat itu saja yang saya hasrat untuk bercakap kepada saudara dan saudari sekalian. Insya-Allah kita terus berdoa kepada Allah SWT. Tadi imam salat kita tadi pun telah mendoakan. Kita tahu bagaimana saudara-saudara kita di Gaza sekarang, di Palestin, juga diuji oleh Allah SWT. Dan ujian yang mereka ini terima, ujian yang Allah SWT berikan kepada saudara-saudara kita di Gaza ini, kita tidak boleh bayang begitu besar ujian yang Allah SWT berikan kepada mereka ini. Kita sama-sama doakan agar Allah berikan kekuatan kepada mereka ini, beri perlindungan. Allah terima para syuhada yang lebih daripada 20,000 yang telah dibunuh secara zalim oleh golongan Zionis Yahudi Israel ini. Kita doakan Allah turunkan laknat kepada mereka dan memberikan kemenangan kepada para mujahidin yang sedang berjuang untuk mempertahankan bumi Gaza, bumi Palestin. Dan insya-Allah, percayalah tuan-tuan dan puan, masanya sudah tiba untuk Islam kembali memerintah dan memenangi dalam pertarungan menghalau golongan Yahudi Zionis yang zalim ini. Okay, tuan-tuan dan puan sekalian, terima kasih. Saya doakan semua untuk mendapatkan rahmat dan keberkatan Allah SWT, dan kita insya-Allah moga kita semua akan sentiasa mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah SWT, diberikan kekuatan, afiat serta kesihatan untuk meneruskan kehidupan dan amanah dalam kehidupan kita ini, insya-Allah. Sekian, jazakumullah khairal jazak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا
أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا.